Apabila anda dengar topik fungsi, anda mesti fikir bahawa topik ini merupakan suatu topik yang baru. Betul tak? Tetapi anda silap. Topik fungsi ini bukanlah suatu benda yang baru. Sebenarnya anda sudah pun belajar topik ini secara tidak langsung, yang mana anda tak diberitahu bahawa ini sebenarnya adalah topik fungsi. Jadi hari ini saya akan jelaskan beberapa perkara berkenaan dengan topik fungsi. Anda bersama dengan saya, Sernik, guru matematik tambahan anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar yang menonton pada hari ini. So hari ini seperti semaklumkan tadi, saya akan kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan topik fungsi kepada anda semua. Tetapi sebelum itu, saya harap anda semua yang menonton berada di tempat duduk anda bersama dengan buku dan juga alat tulis anda supaya anda semua dapat catatkan sesuatu sepanjang perkongsian sepada hari ini. Boleh? Sebelum itu, apa kata anda yang menonton? Apa kata anda like dan juga anda kongsikan sesi kelas kita pada hari ini. Kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain. Boleh? So hari ini saya akan kongsikan dengan anda satu dua perkara berkenaan dengan topik fungsi yang mana ini adalah asas pengenalan kepada topik fungsi ini. So ini adalah bab pertama matematik tambahan tingkatan 4. Jadi bab ini yang menentukan sama ada anda akan fikir bahawa matematik tambahan ini susah ataupun senang sebenarnya. Padahal topik ini adalah suatu topik yang senang yang mana anda sudah pun belajar berkenaan dengan fungsi ini. So kenapa? Kenapa saya katakan bahawa anda sudah belajar topik ini? So saya nak tanya anda, saya nak tanya anda semua. Anda mesti pernah lihat persamaan yang mana Y sama dengan MX tambah C. Betul tak? Anda mesti pernah lihat Y sama dengan MX tambah C. Yang mana ini merupakan persamaan garis lurus ataupun persamaan linear. Saya yakin dan juga saya percaya anda mesti pernah lihat persamaan Y sama dengan AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C. Jadi dua persamaan ini saya yakin dan saya percaya anda pernah lihat dan anda tahu itu bahawa itu adalah persamaan garis lurus dan juga persamaan kuadratik. Betul tak? Jadi ini adalah salah satu fungsi sebenarnya. Ini merupakan salah satu contoh bagi fungsi. Cuma dalam fungsi ini dia punya pengiraan dia sedikit berbeza lah. So kenapa saya katakan bahawa ini merupakan topik fungsi? Sebab apa? Sebab topik fungsi pun dia akan guna persamaan yang hampir sama dengan ini juga. Tapi dia akan ubah sikitlah persamaan dia. Mungkin dalam bentuk pecahan. Mungkin dalam bentuk punca kuasa. Tetapi dia tak guna Y. Topik fungsi ini dia tak guna Y. Dia tak bermula dengan huruf Y kat depan ni. Jadi topik fungsi ini dia akan tukar. Dia akan tukar penggunaan Y ini kepada suatu benda yang lain. Dia akan tukar kepada so dia akan jadi fx. Kebiasaannya dia akan guna fx. Secara umumnya dia akan tukar
Y itu menjadi fx. Okey, dia juga boleh guna huruf yang lain. Okey, F itu bukanlah merujuk kepada fungsi. Okey, bukan perkataan fungsi dia bermula dengan F, bukan. Okey, so dia guna huruf, kebiasaannya dia guna huruf F lah. Okey, tapi kalau nak guna huruf lain pun boleh. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh kita nak buat GX pun boleh juga. Cuma dia akan tulis dalam format macam ni. Dia ada huruf kat luar, kemudian dalam kurungan dia ada huruf satu lagi, kemudian dia tutup kurungan. Itu penulisan bagi fungsi. Okey, kalau nak guna huruf lain pun boleh, tak jadi masalah. Contohnya kita nak guna apa? HA pun boleh juga. Okey, pun boleh juga. Ataupun nak letak nombor kat dalam tu pun boleh juga. Contohnya kita ada H4. Semua boleh. So, semua yang saya tunjukkan itu adalah cara penulisan bagi suatu fungsi. Tulis kat depan itu. Okey. Kemudian yang kat belakang persamaan dia tu dia boleh guna, orang kata macam-macam persamaan. Nak guna persamaan garis lurus pun boleh. Nak guna persamaan kuadratik pun boleh. Ataupun apa-apa sajalah persamaan. Punca kuasa ke, dalam bentuk pecahan ke, tak kisah. Okey. So, sebagai contoh, sebagai contoh, saya tunjukkan salah satu contoh bagi fungsi. So andai kata, kita ada contohnya, kita ada satu persamaan, yang mana kita ada fx. Kita ada fx sama dengan 4x tambah dengan 3. Contohnya, kita ada persamaan yang mana fx sama dengan fx. Fx sama dengan 4x tambah 3. So dalam fungsi ini, dalam fungsi huruf, huruf yang berada di dalam kurungan, huruf yang berada di dalam kurungan ini. Dia ada nama dia. Huruf yang berada di dalam kurungan dipanggil sebagai objek. Huruf yang berada di dalam kurungan ini dipanggil sebagai objek. Tak kisahlah dia huruf ke, dia nombor ke. So, apa sahaja yang berada di dalam kurungan itu kita panggil objek. Objek letaknya dalam kurungan. Manakala dalam persamaan, dalam persamaan, X ini juga dikenali sebagai objek. So dua benda, huruf yang berada di dalam kurungan dan juga huruf yang berada dalam persamaan yang sama tu. Contohnya X dengan X. So kedua-duanya itu adalah objek. Kedua-dua huruf yang sama itu adalah objek. So anda kena kenal pasti di mana letaknya objek. Kemudian yang kedua adalah kesemuanya itu, kesemua yang mana? Kesemua yang ini, fx ni. Kesemuanya fx ini kita kenali sebagai image. Ini kita kenali sebagai image. So ada dua sahaja, ada image dan juga ada objek. Dan kesemua inilah, kesemua ni 4x tambah 3 ni. 4x tambah 3 ini juga dikenali sebagai image. So kesemua, kesemuanya dikenali sebagai image. So ada dua benda saja. Ada lagi perkara lain yang tu anda cuba tengok sendiri. So yang paling penting sekali adalah objek dan juga image. Anda kena kenal pasti, yang mana satu objek, yang mana satu image. Kenapa? Nanti saya akan beritahu kenapa anda kena betul-betul tahu di mana letaknya objek, di mana letaknya image ni. Boleh faham setakat ni? Mungkin saya laju sangat, saya harap anda boleh dapat apa yang saya nak kongsikan dengan anda. So selain image, selain image, sesuka guna satu perkataan lagi. Ini cara selah. Image ni juga sepanggil sebagai jawapan. Kalau saya juga sesuka panggil sebagai jawapan. Nanti saya akan beritahu kenapa saya panggil image ini adalah sebagai jawapan. So image ini saya juga suka guna term jawapan. Mungkin anda lebih nampak kalau saya guna perkataan jawapan nanti. So boleh nampak setakat ini. So saya harap nampak. So kita tengok yang seterusnya. Kita tengok pada yang seterusnya. So kepada anda yang baru bersama dengan saya ucapkan selamat datang.
Dan tahniah kerana anda memilih untuk belajar sesuatu pada hari ini. Boleh? So kita tengok yang seterusnya. Kita masih lagi guna persamaan yang sama. Kita masih lagi tengok persamaan yang sama. So kita ada fx sama dengan 4x tambah 3. Seperti yang semaklumkan tadi bahawa benda yang berada di dalam kurungan ini adalah objek. Betul? So andai kata objek ini berubah menjadi suatu benda yang lain. Contohnya, contohnya kita ada FA. Contohnya objek itu berubah menjadi huruf A. Maka dalam persamaan pun sama akan berubah menjadi huruf A juga. So dia akan jadi 4A tambah 3. Dia akan ikut apa sahaja objek yang di dalam persamaan, dia akan ikut yang berada di dalam kurungan itu. Contoh lagi, dia bertukar menjadi huruf lain lah. Contohnya kita ada F negatif B. Contohnya. So maka dalam persamaan pun sama. Dia akan jadi 4 negatif B tambah dengan 3. Boleh? Andai kata contohnya lagi. Contohnya dia bertukar menjadi F dalam kurungan PQ. Contohnya dia bertukar menjadi 2 huruf. Pun sama. Dalam persamaan pun sama. So dia akan jadi 4 PQ tambah 3 juga. Apa sahaja yang dalam kurungan berubah menjadi benda yang lain, yang dalam persamaan pun sama akan turut berubah. Dia akan ikut apa yang jadi dalam kurungan itu. Boleh? Andai kata dia berubah menjadi nombor. So andai kata dia berubah menjadi nombor, contohnya kita ada F3. Contohnya kita ada F3. So dia akan jadi 4 darab dengan 3. So dalam kurungan tu darab lah. Tambah dengan 3. So yang ini kita boleh kira. Yang last kali ni apabila dia ganti dengan suatu nombor, jadi kita boleh kira lah. So 4 darab 3, 12. 12 tambah 3, so 15. Jawapan dia 15. So jadi itulah image. Jawapan itulah image. Sebab tu saya suka panggil dia adalah jawapan juga. Jadi tak semestinya yang kita boleh kira sahaja image. So yang berada di dalam kurungan ni A, negatif B, P, Q ni dan juga 3 ni, kesemuanya yang berada dalam kurungan tu kesemuanya adalah objek. Kesemuanya adalah objek. Maka yang semua ni 4A tambah 3, negatif 4B tambah 3, 4PQ tambah 3. Yang ini semua ni adalah image. Yang ini semua adalah image. Yang mana kalau yang last kali ni kita boleh kira. So kita akan dapat suatu jawapan. Pun sama, dia adalah image juga. Boleh? So ada 2 benda yang anda kena betul-betul faham. Anda kena betul-betul tahu di mana letaknya objek dan di mana itu image. Sebab apa? Sebab soalan dia akan guna perkataan image dan juga objek. Boleh? So saya harap yang ini anda faham dulu. Yang ini anda faham berkenaan dengan objek dan juga image. Saya tunjukkan kepada anda macam mana. Saya nak tunjukkan kepada anda macam mana soalan boleh tanya berkenaan dengan apa yang kita dah tengok, objek dengan image ni. So kita tengok satu contoh yang lain. Boleh? So sebagai satu contoh yang lain, melibatkan pecahan lah. Selalu orang kata kalau contoh-contoh ni senang. Tiba-tiba keluar dalam ujian yang pelik-pelik persamaan dia. Betul tak? Jadi hari ini sebagai satu contoh yang melibatkan pecahan. Contohnya kita ada suatu fungsi. Contohnya kita ada suatu fungsi iaitu gx. Kita ada suatu fungsi iaitu gx sama dengan 5 per dengan 2x tolak 7. Contohnya, so kita ada suatu fungsi yang mana melibatkan pecahan.
Okey, so macam mana? Okey, saya nak tunjukkan kepada anda macam mana soalan boleh tanya berkenaan dengan topik fungsi. Ada beberapa cara. Okey, ada beberapa cara soalan boleh tanya dalam topik fungsi ini. Yang pertama, kita tengok yang pertama dulu. Okey, so cara yang pertama yang soalan boleh tanya adalah contohnya. Okey, dia akan tanya, okey, melibatkan fungsi kat atas ni. Okey, dia kata cari image bagi 8. Ini soalan dia. Okey, cari image bagi 8. Okey. Apa yang anda faham? Soalan pertama dia kata, okey, fungsi dia kat atas itu. Okey, dia kata cari image bagi 8. Okey, bermaksud kat situ 8 tu nilai apa? Sebab tu saya kata anda kena tahu objek dan juga image. Kalau diminta, ada dua benda je kat sini, ada dua benda, okey, yang mana objek dan juga image. Kalau soalan minta anda cari image, kan, dia kata cari image, bermaksud 8 itu adalah objek. Betul tak? Okey, logik tak? Sebab ada dua benda je, image dan juga objek. Okey, kalaulah soalan kata cari image, kan, bermaksud yang diberikan ini adalah objek. Kan, 8 ni merujuk kepada objek. Betul? Okey, so jadi anda kena tahu objek ni letak dia kat mana. Kan, objek itu adalah GX ataupun X. Okay, seperti semalam kata tadi, objek itu berada di dalam kurungan. Jadi apa yang dia minta anda cari sebenarnya adalah G8. So X pada awalnya objek itu adalah X. Tapi soalan yang pertama dia kata cari image bagi 8. Di mana 8 itu adalah nilai bagi objek. So dia minta cari G8 sebenarnya. Boleh? Okay, so masukkan sahaja, gantikan sahaja, tukar. Okay, tukar huruf X itu menjadi 8. Okay, so maksudnya kat sini akan jadi 5. Okay, per dengan 2 darab 8 tolak 7. Boleh? Okay, so maka anda akan kira, anda akan dapat kat sini berapa? Okay, kalau anda kira 2 darab dengan 8, 16. Okay, 16 tolak 7 dapat 9. Betul tak? Okay, so jadi image dia adalah 5/9 ataupun jawapan. Sebab tu saya suka guna term jawapan. Kan? Cari image bagi 8. Okay? So image dia adalah 5/9 ataupun jawapan dia adalah 5/9. Boleh? Itu yang pertama. Okay, ini keadaan yang mana cara yang pertama dia boleh tanya. Yang mana dia beri nilai objek. Okay, kemudian dia minta anda cari nilai bagi image. Itu yang pertama. Boleh? Dapat? Okay, so cara yang kedua pula. Okay, yang kedua pula, okay, kita masih lagi menggunakan kata fungsi yang sama lah. Okay, so kita ada gx. Okay, sama dengan 5 per dengan 2x tolak 7. Okay, soalan yang tadi. Okay, so kalau tadi diminta anda cari image, yang mana nilai objek sudah pun diberi. Okay, cara yang kedua pula, dia terbalik lah. Okay, dia terbalik. Dia beri nilai objek, dia minta anda cari image pula. Ya ke? Dia beri nilai image, sorry. Okay, so yang kedua pula, dia beri nilai image, anda kena cari nilai objek. Okay, soalan dia mungkin dia akan tanya macam ni. Okay, dia kata cari P bagi GP sama dengan 1/3. Contohnya, dia beri macam ni. Dia tak kata cari objek. Kan, dia kata cari nilai bagi P, bagi GP sama dengan 1/3. So macam mana? Dia dah beri jawapan dia dekat situ. Dia beri jawapan dia 1/3. Betul tak? Dia beri jawapan dia kat sini. So jawapan ini merujuk kepada image. Jawapan ini merujuk kepada image yang mana objek dia berada dalam kurungan ni. Ini adalah objek. Boleh? Jadi dia minta anda cari nilai objek P itulah. Yang mana nilai P itu menyebabkan image dia jadi 1/3.
kan nilai P itu kalau kita gantikan dalam persamaan menyebabkan jawapan dia jadi 1/3. Okey, so apa jadi? Okey, so apa jadi? Kita gantikan P ini ke dalam persamaan ini. Okey, so dia akan jadi 5 per dengan 2P tolak 7, okey, sama dengan 1/3. Betul? Kan? 5 per dengan 2P tolak 7, okey, sama dengan 1/3. Okey. Jadi yang kat sini ni, kan, saya tak nampak dia adalah suatu fungsi. Kan, ini adalah pengiraan bagi pecahan. So nak kira benda ni, anda kena mahir, anda kena tahu asas pengiraan bagi pecahan. Saya tak nampak ini adalah suatu fungsi dah. Dah hilang dah GX ni. Kan, sebab kita ambil benda ni saja. Betul? Jadi nak selesaikan benda ni, kan, dia melibatkan asas, okey, pengiraan bagi pecahan yang mana anda belajar waktu sekolah rendah lagi. Pecahan ini. Betul tak? Okey. So macam mana kita nak selesaikan ini? Okey, macam mana kita nak cari nilai bagi P ni, sebab kita dah ada dah jawapan dia. Okey, so kita susun atur balik, kita rearrange balik persamaan ini supaya kita jadikan P sebagai subjek. Okey, so nak buat macam mana? Apabila melibatkan pecahan, okey, apabila melibatkan pecahan, anda kena darab silang. Okey, anda kena darab silang. Biasanya kita mulakan dengan benda yang kita tak tahu ni, okey. So 2P tolak 7 darab dengan 1. Okey, so apa sahaja darab dengan 1, macam kita tak darab lah, benda yang sama juga. Okey, so dia akan jadi 2P, okey, tolak 7 juga. Dia macam tak darab. Okey. Kemudian 5 sama dengan 5 darab 3. Okey, sama dengan 5 darab 3 iaitu 15. Okey, so simple sahaja. Okey, so 2P tolak 7 sama dengan 15. Okey, so apa yang anda buat adalah anda akan susun atur balik lah. Okey, kita nak cari nilai P tu. Okey, so dia akan jadi 2P. Okey, sama dengan pindahkan negatif 7 ni. Okey, pindahkan negatif 7 ke sebelah kanan. Okey, so dia akan jadi 2P sama dengan 15. Okey, tambah dengan 7. Betul? 15 tambah 7 berapa? Okey, so jadi P, okey, sama dengan 15 tambah 7, 22. Okey, kemudian 2 ni, okey, 2 ni pindahkan ke sebelah sini. So dia akan jadi bahagi. Okey, 2 ni akan jadi bahagi. Okey, so 22 per 2 ataupun 22 bahagi 2. Okey, anda akan dapat P bersamaan dengan 11. Betul? Okey, so seharap anda pun kira dan anda dapat jawapan yang sama juga. Boleh? Okey, so nilai jawapan yang kedua, nilai P tersebut adalah 11 ataupun objek lah. Objek bagi P adalah 11. Boleh faham? Okey, so seharap beberapa perkara, beberapa contoh yang saya kongsikan dengan anda pada hari ini, okey, anda boleh faham, anda jelas dan anda dapat apa yang saya cuba nak sampaikan kepada anda berkenaan dengan asas bagi topik fungsi ini. Okey, so sebelum kita berakhir, apa kata anda yang menonton, okey, anda kongsikan, sesi kelas kita pada hari ini, okey, anda kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain, okey, supaya mereka pun dapat faham, okey, supaya mereka pun dapat belajar sesuatu, okey, sama seperti yang anda faham pada hari ini. Okey, so jadi saya rasa sekian saja untuk sesi perkongsian pada hari ini. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.